Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan satu tajuk ataupun satu topik yang berkaitan dengan EDUP 3013, Tugasan Pembentangan Individu. Nah, topik apa yang saya akan bentangkan pada hari ini? Ya, tidak lain tidak bukan adalah dasar kerajaan boleh mempengaruhi perubahan kurikulum. Baiklah, apa yang saya akan bawakan dalam topik hari ini? Baiklah, yang pertama adalah apa itu kurikulum dan dasar kerajaan. Yang kedua adalah dasar kerajaan sebelum merdeka. Yang ketiga adalah dasar kerajaan selepas merdeka. Dan yang keempat, dasar kerajaan kini. Sebelum kita beralih kepada dasar kerajaan, kita perlu tahu dulu apa itu kurikulum. Baiklah, kurikulum ini secara umumnya adalah satu set khusus dan isi kandungannya yang ditawarkan di sebuah sekolah ataupun universiti. Kurikulum ini berasal daripada perkataan Latin yang bermaksud kursus perlumbaan. Jadi apa yang dimaksudkan dengan kursus ini? Anda tahu ke? Tak tahu tak apa, saya terangkan. Set kursus ini adalah mata pelajaran ataupun subjek yang ditawarkan di sekolah-sekolah ataupun universiti. Jadi contohnya bahasa Melayu, matematik dan sebagainya. Baiklah, kita beralih pula kepada dasar kerajaan. Baiklah, dasar kerajaan manakah yang menyebabkan kurikulum ini terjejas ataupun tergugat ataupun impak juga? Tidak lain tidak bukan adalah dasar pendidikan kebangsaan ataupun dasar pendidikan itu sendiri. Di mana pendidikan ini kita tahu telah mewujud daripada sebelum merdeka dan berkembang dari semasa ke semasa. Baiklah, kita lihat daripada sebelum merdeka kepada selepas merdeka dan juga kini. Yang mana ini mengakibatkan kurikulum itu telah mengalami perubahan. Baiklah, kurikulum ini yang berubah ataupun mengalami perubahan ini daripada kurikulum lama sekolah rendah kepada kurikulum baru sekolah rendah kepada kurikulum standard sekolah rendah KLSR, KBSR dan juga KSSR. Baiklah, kita masuk kepada dasar pendidikan sebelum merdeka, membentuk sebuah sistem pendidikan yang berjaya. Baiklah, ini adalah garis masa dasar pendidikan sebelum merdeka yang berada di sekitar 1950 sehingga 1957. Yang mana yang pertama saya klasifikasikan sebagai dasar pendidikan juga adalah laporan Barnes 1950 dan kemudian laporan Feng Wu 1991, Ordinan Pelajaran 1952, laporan Razak 1956 dan juga Ordinan Pelajaran 1957. Baiklah, kita beralih pula kepada tiga dasar awal sebelum merdeka. Kita ada dua dasar yang utama dan satu ordinan pelajaran yang mana berdasarkan laporan tersebut. Kita ada laporan BAN 1950 yang menekankan kepada sekolah vernakular ini dibubarkan ataupun sekolah kebangsaan diwujudkan dengan guru dan juga pelajar merupakan terdiri daripada seluruh kaum. Bahasa Melayu juga dianggap sebagai bahasa pengantar. Namun laporan ini gagal. Kenapa? Kerana bangsa Cina risau bahasa ibunda mereka tergugat. Tapi tak apa, kita beralih pula kepada laporan Feng Wu 1951 yang dicadangkan oleh Dr. Feng dan juga Dr. Wu Teh Yao. Yang mana laporan ini membenarkan ataupun mencadangkan bahawa sekolah vernakular ini perlu dikekalkan dan dengan menggunakan tiga bahasa pengantar. Namun logik ke? Hari ini telah pun ditolak ataupun gagal kerana UMNO tidak bersetuju dan menganggap bahawa orang Melayu tidak mendapat untung. Tak apa, kita beralih pula kepada Ordinan Pelajaran 1952 ditubuhkan oleh British yang bercorakkan sekolah kebangsaan ataupun SK yang mana sekolah Cina dan Tamil dibubarkan. Dua bahasa pengantar diangkat iaitu bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Gagal juga. Kenapa? Kerana tentangan daripada Cina dan juga India. Daripada itu, krisis kewangan juga berlaku dan ancaman daripada pihak komunis. Kita balik pula kepada Penyata Razak yang berlaku pada 1956. Dicadangkan oleh Parti Perikatan dengan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Tujuannya untuk menerapkan perpaduan. Baiklah. Yang seterusnya adalah Penyata Razak ini juga menekankan keperluan negara ataupun kepada perkembangan pendidikan dengan mewujudkan kemudahan pendidikan. KPM juga diwujudkan. Dengan itu, SMK ada, SRP pun ada, Sijil Perajaan Tanah Melayu pun ada. Dan semua ini termaktub pula
ke dalam Ordinans Pelajaran 1957. Terbentuk pula kurikulum lama sekolah rendah KLSR dengan memperkukuhkan sistem pendidikan yang lebih sistematik. Aspek pengujiannya adalah ujian diagnostik darjah 3, penilaian darjah 5, SRP dan juga sijil pelajaran Tanah Melayu. Aspek penguasaan darjah pula, meja dan kerusi adalah dari kedudukan baris ke baris. Pelajar yang mengalami masalah pendengaran dan juga rendah perlu berada di hadapan bagi mendapatkan perhatian yang lebih tinggi. Jarang juga kita lihat kumpulan ataupun beraktiviti-aktiviti kumpulan dilakukan dalam KLSR ini. Menyebabkan pelajar adalah pasif sama sekali. Kita beralih pula kepada dasar pendidikan selepas merdeka memacu sebuah pendidikan. Kita ada 4 dasar pendidikan selepas merdeka. Yang pertama adalah Dasar Pendidikan Negara 1957 yang mana merupakan ordinan pelajaran itu sendiri. Dan kemudian Laporan Raman Talib 1960. Beliau telah menubuhkan jawatan kuasa penyemak pelajaran yang menyemak laporan razak dan langkah-langkah membangunkan sebuah pendidikan. Subjek pendidikan Islam dan juga moral diwujudkan di samping bahasa Melayu dianggap sebagai bahasa pengantar. Kelas pelatihan sekolah rendah jenis kebangsaan kepada sekolah kebangsaan juga turut berlaku. Akta Pelajaran 1961 di mana semua menggunakan KLSR. Bahasa Melayu sepenuhnya dan juga sesi persekolahan adalah wajib dari 7 tahun sehingga tingkatan 3 maafkan saya. Dan kita kembali kepada laporan Kabinet 1979 dengan penerapan 3M, membaca, menulis dan juga mengira. Mewujudkan akademik atau juga vocational kepada para pelajar untuk memilih kehendak mereka. Selain daripada itu, mata pelajaran kerohanian iaitu agama juga diperkukuhkan. Dan tercetuslah pula kurikulum baru sekolah rendah KBSR yang bermula pada tahun 1982 sehingga 2010. Bilik darjah pula susunannya bagaimana? Susunannya adalah dari segi berkumpulan untuk menggalakkan perlibatan aktif para pelajar dan pengajaran dan pembelajaran juga berpusat kepada pelajar. Dengan ini pelajar kerap berinteraksi dan kita boleh lihat kesan-kesannya kepada pelajar. Pupuk minat belajar, kuasai kemahiran kognitif, pelajar adalah aktif, berkeyakinan tinggi, suasana bilik darjah pun kondusif. Aspek pengujiannya pula adalah penilaian tahap 1 PTS yang hanya berlangsung selama 2 tahun dan ujian UPSR, PMR, SPM dan juga STPM. Kita beralih kepada dasar pendidikan kini. Dasar pendidikan kini ini berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ataupun FPK. Apa itu falsafah sebenarnya? Falsafah adalah idea-idea ataupun idea-idea manusia yang dibentukkan kepada bentuk pemikiran manusia yang rasional dalam menyelesaikan masalah ataupun keraguan. Pendidikan pula adalah satu sistem untuk perihal mendidik. Jadi falsafah pendidikan kebangsaan ini bertujuan untuk menyusun tahap pendidikan dan juga menyasarkan penyampaian berdasarkan tahap dan keperluan umum pelajar. Baiklah, kita beralih pula kepada PIPP iaitu Pelan Induk Pembangunan Pendidikan yang mana berlangsung dari 2006 ke 2010, 4 tahun sahaja. Baiklah, PIPP ini menekankan kepada kecemerlangan institut pendidikan dan juga kesamarataan peluang pendidikan. Fokus utamanya adalah untuk mengembangkan potensi individu secara holistik iaitu jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Mana kita namakan dia ataupun kita kenali dengan Jerry. Selain itu meningkatkan kreativiti, fokus kepada sains dan juga teknologi. Selain itu menerapkan pembelajaran sepanjang hayat dalam memartabatkan pendidikan Malaysia. Kita terus kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM yang dilangsungkan pada 3 gelombang utama iaitu 2013 hingga 2015 dengan penekanan terhadap program pendidikan seperti pengajian standard ditingkatkan, KEBAT itu kemahiran berfikir arah tinggi juga ditekankan, STEM itu sains juga matematik ditekankan, KSSR untuk sekolah jenis kebangsaan dan juga I-Based Study Net. Dan gelombang kedua pula menekankan ataupun mempercepatkan perjalanan perubahan itu dengan menekankan sains ataupun STEM tadi, inovasi ICT, kukuhkan PPD, JPN dan juga KPM.
Gelombang ketiga pula menekankan terhadap peningkatan prestasi yang melebihi standard minimum. Ini pula menekankan kepada inovasi ICT, pupuk budaya dan juga memantau prestasi para pelajar. Dan dengan itu, kurikulum standard sekolah rendah KSSR dapat dimanifestasikan. Yang mana KSSR ini mempunyai 4M, iaitu membaca, mengira, menulis dan juga menakul. Elemen pula adalah kreativiti dan juga inovasi TMK. Perkembangan sosioekonomi, rohani dan sikap dan juga nilai ditekankan kepada para pelajar. Menggunakan dokumen standard kurikulum dari tahun 2010 sehingga kini, reka bentuknya adalah berdasarkan bidang komunikasi, manusia dan alam sekeliling dan juga perkembangan diri individu. Jadi itu sahaja kesimpulannya. Dasar pendidikan yang kita bawakan pada hari ini mampu menaik tarafkan sistem kurikulum ini, yang mana menaikkan mutu pendidikan juga. Para pelajar juga mengalami ataupun dapat untuk membina personaliti diri mereka. Jadi itu sahaja daripada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.